Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi untuk video pengajaran dan pembelajaran bagi kursus MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kita dah masuk minggu yang kedua di bawah tajuk Konsep Etika dan Peradaban. Baiklah, kita akan teruskan beberapa intipati mengenai topik ini bagi bahagian yang kedua. Okeylah, bagi bahagian yang kedua ini kita akan melihat yang pertama mengenai pengaruh peradaban Asia. Kita lihat yang pertama daripada negara ataupun tamadun India. Okey, kita kena faham hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Okey, di mana kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera diraja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Dan kita dapat lihat di mana hubungan awal India dengan tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik. Tidak berlaku dengan cara penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayanya termasuk kerajaan Kedah. Dan nama-nama seperti Suvarnabhumi ataupun disebut sebagai Tanah Keemasan dan Suvarnadvipa yang disebut sebagai pulau atau semenanjung emas digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di tanah Melayu yang kaya dengan emas. Namun begitu, perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 1500 Masihi. Dan negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan. Ya, Funan ini terletak di mana? Di lembah Sungai Mekong. Dan kemudian pengaruh India tersebar ke Langkasuka, Kedah, Selinsing dan Tanah Merah di Semenanjung, Kamtoli di Sumatera, Taruma di Jawa, Kuti di Borneo. Dan kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya. Sriwijaya ni di negara Indonesia ketika ini yang muncul sebagai kerajaan yang paling kuat terima pengaruh India pada akhir abad ke-5 Masihi. Dan pengaruh India begitu meluas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Okey, baiklah. Dan di sini kita dapat lihat beberapa perkara mengenai sumbangan tamadun India. Okey, kita dapat lihat yang pertama sumbangan dari sudut seni bina di mana berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap dan dapat dilihat melalui binaan Great Bath. Okey, dan juga berteraskan agama Hindu dan juga Buddha dari sudut apa? Pembinaan tamadun India ni dari sudut membina kuil dan juga seperti kita dapat lihat contoh-contohnya seperti Angkor Wat dan juga Candi Borobudur. Okay, Candi Borobudur ni terletak di Jogja, Yogyakarta. Saya pernah sampai ke sana. Memang sangat besar kawasan tersebut dan seni bina dia memang sangat unik kerana dihiasi dengan ukiran-ukiran dan juga dia dibina di atas bukit-bukit. Satu tempat yang sangat menarik lah kalau dapat dilihat di sana. Okey, baik. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan sains teknologi di mana ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan mendorongnya memperkenalkan sistem nombor dan lagi kita dapat lihat pengetahuan dalam bidang astronomi dan juga batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Okey, sebut berkaitan dengan nombor ini, angka Brahmin dan juga angka Kharosti di mana nombor yang kita gunakan sekarang ini adalah 1, 2 dan juga 3 itu adalah nombor-nombor yang disebut sebagai Roman. Kalau 1 Roman, 2 Roman macam huruf I itu. Okey, kalau 1, 2, 3 itu kalau kita setting dalam kita sebut sebagai Microsoft Word, okay, setting dalam Microsoft Word itu disebut sebagai nombor Arabik. Untuk nombor-nombor Arab yang digunakan sekarang, itu adalah asalnya daripada Hindi.
Itu adalah asalnya daripada Hindi. Okey, baik. Dan sumbangan yang ketiga adalah berkaitan dengan agama. Di mana tempat asal bagi agama Hindu dan juga Buddha. Yang keempat berkaitan dengan yoga. Okey, yoga seperti mana semua sedia maklum, di mana yoga ini telah diperkenalkan oleh tamadun ini dan satu dunia telah mengamalkan yoga. Yoga diamalkan untuk kesihatan, kelangsingan badan, untuk kita sebutkan sebagai satu bentuk untuk ketenangan diri. Itu adalah salah satu kepercayaan dalam yang disumbangkan oleh tamadun India. Okey, seterusnya yang kelima, bahasa dan kesusastraan. Okey, dari sudut bahasa, bahasa Sanskrit digunakan dan buktinya ditunjukkan menerusi penemuan prasasti talang tua iaitu di kedudukan bukit dan juga bahasa Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini. Dan seterusnya, dari sudut falsafah, wujud dua pemikiran besar iaitu mereka yang bersumberkan kepada kitab Veda dan yang kedua kumpulan yang menolak kitab Veda. Dan akhir sekali dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi, mata wang yang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta. Okey, kita lihat pula pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Yang pertama, dari sudut institusi pemerintahan. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, dari sudut adat istiadat. Yang keempat, dari sudut bahasa. Seterusnya, kesusastraan, literature. Yang seterusnya dari sudut kesenian dan akhir sekali dari sudut kepercayaan. Kalau kita lihat, semua ini memang memberi kesan kepada 7 perkara yang kita lihat dari sudut pengamalan dalam masyarakat kita. Okey, seterusnya, sebentar tadi kita dah melihat berkaitan dengan pengaruh daripada tamadun India dan kita lihat pula pengaruh peradaban Asia yang datang daripada China. Okey, di mana tamadun China ini merupakan salah satu tamadun terawal di dunia dan peradaban yang terawal di negara China ialah di Sungai Kuning di kawasan utara kira-kira 4,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Jadi hubungan China dengan alam Melayu telah wujud sejak lama sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han iaitu dalam tahun 140 hingga 117 sebelum Masihi. Dan semasa pemerintahan Sun Quan dalam tahun 222 hingga 252 Masihi, dua orang utusan yang telah melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu untuk mewujudkan hubungan diplomatik. Dan pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Jadi pada zaman dinasti Tang telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Dan salah satunya perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Dan sejak dari itu, hubungan China dengan alam Melayu semakin kuat yang bertumpu dalam bidang perniagaan. Dan kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan China yang membuka ruang jaringan yang luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Okey, seterusnya kita lihat sumbangan tamadun Cina kita dapat bahagikan kepada pertama dari sudut pentadbiran, kedua dari sudut falsafah, yang ketiga dari sudut penciptaan, yang keempat dari sudut sains, yang kelima unsur moral dan akhir sekali dari sudut sastra. Pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu ini kita dapat lihat dari sudut beberapa perkara, ada 6 kesemuanya. Yang pertama, serapan. Berlakunya adaptasi perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, community, baba dan juga nyonya. Yang ketiga, adanya masyarakat Cina peranakan. Yang keempat, dari sudut adat. Yang kelima, dari sudut kekeluargaan. Dan yang terakhir sekali adalah makanan dan pakaian. Okey,
Kita dah lihat berkaitan dengan pengaruh peradaban Asia yang datang daripada India, datang daripada China, dan kali ini kita nak lihat pengaruh peradaban Asia yang datangnya daripada Timur Tengah. Bila sebut berkaitan dengan Timur Tengah ini, tentulah ianya datang daripada negara Arab. Baik, pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Dan teori yang menyatakan Islam dibawa terus daripada semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Dan pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu ini bermula diperlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada tahun 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1042 Masihi. Jadinya, Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudiannya barulah Melaka menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Jadinya, peradaban Melayu telah menyerap masuk unsur dan juga tradisi tamadun Islam yang akhirnya lahirlah pusat tamadun Melayu Islam bertaraf dunia di Melaka pada kurun ke-16, di Patani pada kurun ke-16, di Aceh pada kurun ke-16 dan juga 17, di Johor Riau Lingga pada kurun ke-17. Jadinya, tugasan kepada pelajar-pelajar sekalian, anda perlulah menyatakan 3 teori yang mengaitkan kedatangan Islam ke alam Melayu. Dan yang kedua, nyatakan sejauh manakah pengaruh kerajaan Turki Osmaniyah terhadap kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah. Kita lihat pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Kita dapat lihat yang pertama dari sudut agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan, dari sudut adab, cara hidup, dan tidak dilupakan kepada sistem ekonomi, pendidikan, sistem pemerintahan dan juga perundangan. Okey, kita dapat lihat pengaruh peradaban Timur Tengah. Sedikit sambungannya lagi, berkaitan dengan pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar, kesan yang cukup besar dalam keseluruhan overall sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi ia telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tak sepenuhnya hilang. Dia tak hilang habis. Cuma diadaptasi. Dia telah diamalkan bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Hierarki pemerintahan. Dari sudut pemerintahan, masih lagi menggunakan cara pemerintahan yang telah dibawa oleh tamadun India. Sama juga dengan adab perkahwinan juga telah digunakan dan juga warisan kesenian. Ya, okey. Baik. Dan adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuh dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Okey. Seterusnya kita lihat menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Terdapat proses pertemuan dan juga pergaulan antara peradaban sama ada sudah terputus atau masih berterusan, yang tersulam, yang masuk, yang telah menyerap sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia, dipengaruhi oleh globalisasi dan juga dipacukan pula oleh dunia digital. Kalau kita lihat globalisasi ni, kita dapat faham dunia yang ada pada hari ini tanpa sempadan. Kalau secara fizikalnya kita boleh katakan dunia pada hari ini kalau nak masuk sesebuah negara mesti melalui immigration, mesti melalui pemeriksaan custom dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita boleh masuk ke sesebuah negara itu dengan melayari internet, dengan kita dapatkan
berhubung, berkomunikasi dengan cara telefon ataupun melalui media sosial pada hari ini, dan ini yang dikatakan sebagai apa? Hari ini tersulam ke dalam bersama sistem kapitalis dunia di mana ianya telah dipengaruhi oleh globalisasi dan juga dipacukan oleh dunia digital. Dunia digital menyebabkan yang jauh semakin dekat. Yang kita dulu tak pernah nampak pun bagaimana keadaan Korea, hari ini budayanya datang sangat cepat ke dalam negara kita, dalam hidup kita. Jadinya, pertembungan dan juga pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam, menjadi lebih pelbagai, dan tidak mustahil amalan setempat menjadi terpecah dan juga tidak utuh. Maksudnya, akan mendapat sedikit sebanyak ancaman. Ancaman di sudut apa? Boleh jadi ianya menghakis sedikit demi sedikit. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada peradaban barat. Sebentar tadi kita dah bincangkan mengenai pengaruh peradaban daripada China, daripada India, daripada Timur Tengah, dan kita lihat pula dari sudut peradaban barat. Baik, pengaruh peradaban dari barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu, khususnya di tanah Melayu. Okey, datangnya kuasa Portugis pada tahun 1511, Belanda pada 1641 dan juga British pada 1786. Jadinya, peradaban barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah memberi implikasi kesan yang besar dalam struktur pentadbiran dan juga pemerintahan negara. Walaupun pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan, yang sangat penting kepada negeri-negeri Melayu secara keseluruhannya, melainkan Melaka, tetapi secara langsung maupun tidak langsung, ia membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Hanya setelah kemasukan kuasa Inggeris, pengaruh barat jelas kelihatan, khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan dari politik. Jadinya ia telah membawa implikasi besar ke atas pembinaan negara bangsa. Dan selain itu, pengaruh barat yang cuba mengembangkan ajaran Kristian telah mendorong para pendakwah Islam mempergiatkan peranan mereka di tanah Melayu. Okey, dari sudut Portugis, kuasa Portugis ini datangnya mereka ke alam Melayu ini tujuannya untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian, di mana ianya telah tertumpu di Melaka dari tahun 1511 hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Dan kesan utama kewujudan masyarakat Serani ini ialah berlakunya perkahwinan campur, dan Portugis telah memperkenalkan sistem tulisan rumi. Inilah sistem yang telah kita pakai ni, tulisan rumi. Dan wujudnya perkataan pinjaman seperti jendela, almari, garfu, tuala palsu dan sebagainya. Jadi kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan akhirnya kerajaan Melaka telah muncul, telah membawa kemunculan kerajaan Melayu Riau. Jadi kalau bahasa Portugis ini bolehlah bersembang dengan Cristiano Ronaldo Aveiro, ya, main Real Madrid. Okey, baik. Kita lihat pula pengaruh peradaban barat. Okey. Kali ini kita lihat kuasa Belanda pula. Belanda menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda VOC tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Jadi Belanda, apa yang mereka cuba buat ini? Mereka cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Dan pusat utama ialah di Betawi. Betawi sekarang ini dikenali sebagai Batam. Ya. Betawi dikenali sebagai Jakarta. Kalau Bavita dikenali sebagai Batam, ya, kepulauan di Kepulauan Riau. Okey, pada tahun
1441, Melaka telah menyerang Portugis di Melaka. Okey, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Dan penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun dari 1641 hinggalah 1824. Belanda menyekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi ataupun dikenali sebagai Batam, dan penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda ataupun dikenali sebagai Perjanjian London pada tahun 1824. Apa kesan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ini? Mudah untuk kita faham. Okey, Inggeris telah mendapat tanah jajahannya, iaitu yang ada sekarang ini adalah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak, manakala Belanda mendapat tanah jajahannya iaitu Indonesia. Itu yang menyebabkan telah terpecah dua. Inggeris ambil di bahagian atas ataupun Semenanjung Tanah Melayu, dan Indonesia telah dapat kepada Belanda. Jadi, penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Okey, di sini kita dapat senaraikan pengaruh peradaban barat, iaitu penjajahan Inggeris bermula dengan Francis Light menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786 sehinggalah Stamford Raffles menduduki Singapura iaitu pada 1819. Kemudian 1824 Perjanjian Inggeris-Belanda yang mengesahkan pendudukan Inggeris di Tanah Melayu. 1825 persetiaan awal Kapten Henry Burney dengan Siam bagi menyekat pengaruh Siam di Perak dan juga Selangor, sehinggalah kalau kita lihat adanya Perjanjian Burney di antara Inggeris dengan Siam, Singapura, Pulau Pinang, Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat. James Brooke mengambil Sarawak, Perjanjian Pangkor dan campur tangan Inggeris di Perak, campur tangan Inggeris di Selangor, campur tangan Inggeris di Sungai Ujong. Brunei menyerahkan Sabah kepada British, campur tangan Inggeris di Pahang. Kemudian dibentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, dan juga Perjanjian Bangkok ditandatangani di mana Siam serahkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis kepada British ataupun Inggeris bagi membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan akhirnya 1914 Johor menerima penasihat British yang pertama. Okey, kita dapat lihat pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu di mana Inggeris telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di Tanah Melayu. Kita dapat lihat apakah sistem pentadbiran yang telah diperkenalkan Inggeris. Yang pertama, sistem residen. Yang kedua, wujudnya negeri-negeri selat. Berapa buah negeri selat? 3 buah. Sebutkan yang pertama. Okey. Yang kedua. Dan yang ketiga. Okey, kita ulang sekali lagi. Yang pertama, Pulau Pinang. Yang kedua, Melaka, dan yang ketiga, Singapura. Kemudian, negeri-negeri Melayu bersekutu. Cuba sebut sama-sama. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga dasar desentralisasi. Maksud dasar desentralisasi ini adalah dasar yang tidak memusatkan kepada satu kerajaan. Dan kita dapat tengok di sini, kerajaan British telah pecahkan satu negeri selat, satu negeri Melayu bersekutu, satu jenis pemerintahan, negeri-negeri tidak bersekutu. Dan inilah yang disebut sebagai dasar desentralisasi. Dia tak centralize, dia tak pusatkan dari sudut pentadbiran dan juga pemerintahannya. Baiklah, seterusnya diminta kepada pelajar sekalian untuk bincangkan pengaruh etika dan peradaban luar alam Melayu yang datangnya daripada Asia, contohnya seperti daripada tamadun ataupun negara China, India dan juga Timur Tengah. Kemudian yang mana pengaruh yang kedua yang datang ke alam Melayu ini, contohnya pengaruh etika dan juga peradaban datangnya daripada Barat, Portugis, contohnya seperti Portugis, Belanda dan juga Inggeris. Seterusnya kita lihat pengaruh peradaban sedunia, yang mana bukan setakat dalam lingkungan Asia Tenggara, tetapi kita lihat juga pengaruh yang datang daripada segenap lapisan daripada seluruh dunia. Baiklah, apabila kita menyebut tentang pengaruh yang datangnya daripada
daripada peradaban seluruh dunia ini, kita dapat sebutkan ianya sebagai peradaban globalisasi. Globalisasi merujuk kepada era dunia tanpa sempadan. Seperti mana saya sebutkan tadi, dunia tanpa sempadan ini bermaksud dunia yang kita boleh masuk, boleh kita akses dan boleh kita hubungkan tanpa adanya sempadan fizikal seperti pemeriksaan immigration, custom dan sebagainya. Baik, yang mana dunia tanpa sempadan telah memungkinkan, telah membolehkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara. Menerusi pertama, pemodenan dalam bidang kehidupan. Ini telah berlaku pada hari ini. Apabila berlakunya pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan telah menyebabkan berlakunya interaksi yang sangat cepat. Okey, perkembangan teknologi maklumat dan informasi, contoh seperti internet, komputer, smartphone yang kita gunakan sekarang ini. Okey, seterusnya penggunaan media sosial yang berleluasa, yang sangat masif. Okey, jadinya contoh seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan sebagainya. Okey, jadi kita dapat lihat peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Jadinya di sini perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya kita lihat peradaban kontemporari membina peradaban kacukan global yang telah bercampur. Baik, bila sebut negara timur, sudah pasti kita akan nampak ianya terdiri di kalangan negara Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal dan juga Uzbekistan. Apabila kita sebut saja berkaitan dengan negara ASEAN, ianya kita dapat lihat seperti Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kemboja, Filipina, Malaysia, Brunei dan banyak lagi. Okey, seterusnya negara Arab. Kita akan nampak ianya terdiri di kalangan negara Mesir, Arab Saudi, Palestin, Syria, Iraq dan juga Yaman. Okey, dan bila sebut barat, sudah tentu kita akan nampak Inggeris, Amerika, Bosnia, United Kingdom, Poland dan banyak lagi yang terdiri di kalangan negara Eropah dan sebagainya. Okey, seterusnya bila sebut Afrika, kita akan terdetik di fikiran kita negara Nigeria, Sudan dan sebagainya. Okey, dan kita juga ada benua yang datang daripada Australasia, contohnya seperti Australia dan juga New Zealand. Okey, seterusnya kita akan lihat konsep etika. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, bila sebut berkaitan dengan konsep etika, yang pertama kita kena faham dari sudut sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan juga selepas Enlightenment. Okey, perkembangan pemikiran sosial ini telah berlaku dengan munculnya 3 kelompok pemikir yang sungguh hebat, yang tersohor di dunia ini. Contohnya seperti Aristotle, Plato dan juga Socrates. Okey, baik. Pada zaman Enlightenment, reformasi gereja, pemimpin agama dan gereja berkurangan. Jadinya, pemisahan agama daripada politik telah berlaku. Dahulunya, orang gereja ataupun paderi telah masuk ataupun telah terlibat dalam perkara berkaitan dengan politik pemerintahan. Jadinya, apabila berlakunya Enlightenment, berlakunya satu gerakan reformasi pembaharuan terhadap pemimpin agama, di mana agama dan juga kehidupan di dunia ataupun berkaitan dengan pemerintahan itu dipisahkan. Okey, seterusnya berlaku revolusi Perancis, French Revolution, di mana sistem beraja diganti dengan republic, liberty, equality, fraternity dan juga nation. Okey, seterusnya revolusi industri, di mana wujudnya perkara-perkara seperti individualisme, hak asasi, demokrasi, di mana lebih menekankan kepada scientific dan juga scientific inquiry dan pembangunan rasional, legal dan juga institutional. Okey, seterusnya komunikasi dan juga pengangkutan. Inilah perkara-perkara yang berlaku terhadap revolusi dalam negara ini, dan juga berlakunya perdagangan sedunia bermula dengan Mercantile ke kapitalis sedunia, globalisasi dan dunia digital.
Dan pada hari ini kita telah mengalami revolusi industri 4.0. Kalau kita dapat lihat gambar rajah di bawah ini, 1.0 revolusi industri di mana mechanical production equipment powered by steam, iaitu menggunakan kuasa uap. Dan pada revolusi industri yang kedua telah menggunakan tenaga buruh dan juga tenaga elektrik. Dan pada revolusi yang ketiga, IR 3.0, automated production using electronics and IT, di mana IT dan juga perkara-perkara berkaitan dengan elektronik itu seperti mesin-mesin telah digunakan. Dan pada hari ini, revolusi industri 4.0, intelligent production incorporated with IoT, Internet of Things, yang mana segala-gala perkara ini berkaitan dengan internet. Hari ini kita nak buka switch dekat rumah pun dengan menggunakan arahan melalui internet, cloud teknologi dan juga big data. Dulu kalau kita nak simpan file, kita perlu bawa disket. Mungkin anda tak sempat dengan zaman disket. Okey, kemudian beralih kepada CD, kemudian beralih kepada pen drive. Hari ini pen drive pun tak perlu. Sebab apa? Kita menggunakan IoT, big data. Yang semua cloud teknologi. Simpan saja ke dalam drive, simpan saja dalam Dropbox, simpan saja ke dalam mana-mana cloud yang kita gunakan. Seperti mana yang saya gunakan sekarang ini, saya rakamkan video ini, saya simpan dalam cloud dan saya edarkan ataupun kongsikan dengan anda di mana? Di platform YouTube. Dan inilah yang digunakan pada hari ini dengan menggunakan revolusi industri yang ada pada hari ini 4.0. Okey, seterusnya kita lihat dari sudut konsep etika, Hindu, Buddha dan juga Islam, di mana etika Asia berteraskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Okey, kalau kita lihat di sini, di mana dapat kita lihat di sini peta bagi negara Champa ataupun Kemboja pada hari ini. Di bawah ini adalah Sriwijaya, di mana agama Hindu, Buddha dan juga Islam sendiri telah mempengaruhi kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat yang ada ketika ini. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita nak lihat dari sudut kolonial dan juga pasca kolonial. Kolonial adalah penjajahan, di mana kalau kita lihat daripada dahulu Melaka, Pulau Pinang, Singapura, Perak, berlakunya pemisahan agama dari politik, di mana kerajaan memiliki kuasa mentadbir dan menghukum, demokrasi dan undi, manakala sultan mengurus budaya dan agama Islam. Jadinya Islam hilangnya peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Di sudut kuasa sudah dapat kepada pihak Inggeris. Dan pada tahun 1957 hingga 1969 masih berlakunya penerusan ilmu kolonial dan negeri dalam menguruskan budaya dan juga agama. Pada 1970-an masih wujud ilmu kolonial, tetapi kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Dan seterusnya, pembina negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Okey, seterusnya kita lihat pula konsep peradaban, di mana pecahan yang akan kita lihat pada kali ini adalah berkaitan dengan kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. Baik, apa yang berlaku adalah wujudnya pemikiran-pemikiran seperti materialisme, pentingkan kepada kebendaan, positivisme, apabila pemikiran yang melihat kepada perkara-perkara positif, individualisme yang melihat kepada perkara-perkara yang pentingkan kepada diri sendiri. Jadinya, konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India di Malaysia, kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahirnya kerencaman sosial dan mengurus super diversity. Super diversity ini adalah kepelbagaian yang pelbagai, yang cukup banyak yang ada pada hari ini. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Furnivals dalam tulisannya Of Burma and Indonesia in the 1930, okay, apply, describe
contemporary Muslim society as social and political relation were customary, not legal, authority was personal. Okay, sehinggalah ke akhirnya, dan menunjukkan kepada apa? Perkara-perkara yang menunjukkan ianya adalah kita dapat sebut di sini social and political relation were customary, not legal. Satu perkara yang custom, yang telah diubah suai, bukannya satu perkara yang dalam undang-undang. Okay, dan authority was personal based on will, berdasarkan kepada kemahuan, bukannya adalah satu perkara yang termaktub dalam undang-undang law. Bercustom and authority were closely bound up with religion. Yang mana, di mana perkara ini adalah dia bounding, dia terikat dengan agama. Okay, dan seperti mana yang telah disebut oleh Furnival sehinggalah ke akhirnya. Okay. Dan juga dilanjutkan lagi, the conceptual and theoretical framework of Furnival, Westwood and Posner were summarized and grouped into initially 4 dimensions but later extended to 5. Di mana this dimension as follow: individual empowerment versus collective behavior. Daripada kuasa yang ada pada individu, berlawanan dengan kuasa yang ada pada disebut sebagai collective behavior, tingkah laku yang dikumpulkan ataupun yang bergabung. Dan perkara-perkara ini telah menjadi satu perkara yang disebut sebagai apa yang telah dilakukan oleh kolonialisme dan juga pasca kolonialisme ataupun selepas penjajahan ini, telah berlakunya perubahan dan juga sedikit pencanggahan yang berlaku dalam peradaban negara kita. Seterusnya kita lihat pula dari sudut timur dan juga barat, peradaban kacukan dengan rasional, legal dan materialisme tersulam nilainya. Kalau kita lihat di sini, civilization, religions and integration. Kristian akan telah terpecah kepada Euro, Amerika dan juga Oceania, di mana Amerika itu sendiri pecahnya kepada Amerika Utara, Amerika Latin dan juga Caribbean. Dan dari sudut Islam telah pecah kepada Syiah dan juga Sunni, di mana Syiah itu satu ajaran yang agak berbeza sedikit seperti mana yang diamalkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahli Sunnah wal Jamaah itu telah diamalkan oleh penduduk yang berada di negara Arab, yang telah berada di Kepulauan Tanah Melayu, di Nusantara, Malay dan juga Turki, di negara Turki. Dan Afrika pula sudah terpecah kepada Afrika Utara, Sub-Saharan Afrika, dan di situ terbentuknya yang mengandung agama Islam dan juga Kristian. Buddhis pula terbentuknya di situ, Theravada, Lamais, Japan, Sinic, Hindu. Dan inilah yang menunjukkan kacukan dengan rasional, legal dan juga materialisme yang tersulam nilai. Dan yang terakhir kita nak lihat dari sudut konsep peradaban dari sudut pandang perspektif agama dan kepercayaan. Kita kena jelas di sini, alam Melayu diwarnai oleh kaum tua, dan pada tahun 1930-an pengaruh Mesir telah masuk, pengaruh Turki telah masuk, dan ianya telah mendorong pergerakan kaum muda terutamanya di Pulau Pinang, di Singapura, di Sumatera Barat untuk menggerakkan ideologi, untuk mewar-warkan kepada masyarakat mengenai apa yang perlu dilakukan kepada negara pada ketika itu. Dan pada 1970-an berlakunya kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia yang berada di United Kingdom dan juga di Amerika Syarikat, berlakunya revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umbi di Tanah Melayu. Contohnya wujudnya gerakan seperti ABIM, Al-Arkam, PAS Iran, Jemaah Islam Kaum Tua, Jemaah Islam Malaysia dan juga gerakan Tabligh yang berasal daripada India. Dan kemudian dari sudut masyarakat India, masyarakat Cina pula, wujudnya Buddha daripada Taiwan, India, di mana adanya pegangan agama Hindu dan juga Tamil Nadu. Agama Kristian, wujudnya kelompok evangelis USA dan juga agama tradisi. Jadinya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang kita boleh simpulkan pada kali ini, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina
Etika dan Peradaban Malaysia berteraskan nilai yang disulami dengan rasional legal dan materialisme sedunia. Baiklah, selepas ini saya akan sediakan kepada pelajar-pelajar sekalian latihan pengukuhan untuk memahami dengan lebih lanjut lagi topik yang kita pelajari pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian semua dan jumpa lagi pada lain siaran pada minggu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.